Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah dengan izin dan iradatnya pada hari ini sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk menjadi mereka daripada hamba-hamba yang terus dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah seperti biasa tuan-tuan, kita akan mulakan dengan bacaan 10 ayat pertama suratul Kahfi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ganjaran yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan hormati Allah SWT, alhamdulillah insya-Allah pada malam ni saya tak bercadang untuk kita sambung pengajian kitab kita. Kita nak semarakkan, kita nak tambahkan lagi keseronokan kita. Sehari dua lagi insya-Allah akan menjelang kembali bulan yang ditunggu-tunggu kepada mereka yang beriman, kepada yang mereka yang rindukan Allah Subhanahu wa taala. Bulan kerahmatan, bulan keampunan, bulan kurniaan, sebesar-besar rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan perempuan kita semua, Allah taala panjangkan umur kita dalam keadaan keimanan dan kesihatan yang paling maksimal untuk sekali lagi kita bertemu dengan Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan perempuan hormati Allah SWT, bila kita cerita tentang Ramadan tuan-tuan, hebatnya Ramadan ni apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Kalau kita tengok sifat dan akhlak Nabi SAW dalam persediaan nak menyambut Ramadan, apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW bila Nabi mula start preparation nak sambut Ramadan ni tuan-tuan? Kalau kita tengok bila masuk awal Rajab, antara doa Nabi SAW yang diamalkan sehingga kini oleh kita, masuk saja Rajab, Nabi akan sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
2 bulan sebelum datang Ramadan, Nabi SAW dah mulakan persiapan. Nabi mulakan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga disampaikan Nabi SAW kepada Ramadan. Kalau satu susuk zat yang maksum, sebaik-baik manusia yang macam tu pun awal-awal lagi minta ke Allah. Manakala kita ni tuan-tuan lagi lah. Tapi kita ni, saya tuan-tuan samalah, kita ni orang Malaysia, kita punya adat ni lain. Masuk Rejab saja, weh nak raya dah. Masuk Rejab, tengok kat Facebook, buka kat paper, surah abang ke apa ke, iklan-iklan karnival raya, jualan Aidilfitri, semua mula main dah. Kan? Kita langkau 1 bulan lagi yang ditunggu oleh Nabi SAW. Main Rejab kan, kadang-kadang kakak-kakak kita ni mula usah hati dah, baju tak tempah lagi, lagi dia tutup. Betul tuan, dia tekat nak order baju ni sekat Rejab lah. Kadang-kadang tak ada Syakban, tutup dah full. Tuan-tuan tak apalah, beli siap. Kan? Jenis kena tempah ni bukan senang. Kan? Dia ada dah perancangan nak sambut raya. Tapi perancangan kita untuk Ramadan ni ramai yang tak buat satu kerangka. Jadi bila mai habis-habis tak ada pula kot kita Rejab ni tak teringat lagi. Kan? Sepatutnya bila dah sampai pada nisfu Syaban baru-baru ni tuan-tuan, kalau tak fikir juga sampai pasal Ramadan, makna kata ada masalah lah pada iman kita. Sebab tuan-tuan, siapa saya kata ada masalah kat iman? Sebab kalau kita ambil pada ayat wajib Ramadan ni, nanti kira lepas 2-3 hari ni ayat ni akan keluar selalu tuan. Dia akan main kat telinga kita. Tuan-tuan pun saya rasa hafal dah kot kan. Ayat wajib Ramadan ni Allah sebut dalam surah Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni ayat 7. Allah tuju kat siapa? Allah tuju kepada hamba-hamba dia yang ada iman. Wahai hamba-hamba yang mengaku aku Tuhan. Wahai manusia yang sembah aku, yang taat pada aku nak hampa puasa. Macam mana umat terdahulu, hamba-hamba aku sebelum hampa, aku suruh mereka buat benda yang sama. Sebab aku nak bagi ke hampa satu tingkatan, mudah-mudahan bertambah takut hampa ke aku. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa ke aku. Jadi ayat ni ayat seru tuan. Kalau orang yang buat persiapan Ramadan, dia menerima seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang duk kalut dengan persiapan Syawal, dia tak nampak benda ni. Ayat Allah ni tak kena kepada dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bukan golongan tu. Dan biasanya bila dekat dengan Ramadan ni tuan-tuan, apa azam niat kita? Saya yakin tuan-tuan juga sama dengan saya. Antara azam kita tuan-tuan yang utamanya, mudah-mudahan inilah Ramadanku yang terbaik. Kita nak jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling elok di antara Ramadan-Ramadan yang kita lalu sebelum ni. Kita dah lalu Ramadan 30 kali, 40 kali, 50 kali, ada orang 60 kali pun ada tuan-tuan. Betul ke Ramadan yang kita lalu sebelum ni Ramadan yang benar-benar memberi kesan, memberi manfaat? Ada sesuatu yang berlaku dalam perubahan hidup kita melibatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak sekali lepas habis Ramadan kita duduk seorang-seorang kita postmortem? Kita muhasabah. Adakah Ramadan telah merubah diri kita? Antara punca pasal apa Ramadan ni tak boleh nak dijadikan sebagai satu titik perubahan, antara punca termasuk diri saya tuan-tuan. Pertamanya, bila kita tak faham apa tujuan satu-satu benda yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Kita pernah faham tak pasal apa tujuan Ramadan ni? Apa tujuan puasa? Dahlah Ramadan ni ibadat pelik. Kalau kita tengok dalam rukun Islam yang 4 melibatkan perbuatan selepas syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Betul? Solat, zakat, haji, dia melibatkan perbuatan yang kita kena buat. Adapun puasa Ramadan ni, dia melibatkan benda yang kita kena tinggal. Benda tu kita mampu buat, tapi Tuhan minta kita tinggal. Ibadat Ramadan ni terbalik. Puasa ni satu benda yang terbalik. Solat Allah suruh kita dirikan solat, wa aqimus solah. Zakat Allah suruh kita keluarkan, wa atu zakah, beri zakat. Dalam bab haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa istata'a ilaihi sabila.
Dan kepada siapa yang mampu untuk membuat haji, dia boleh sampai ke sana, maka kerjakan. Tapi dalam bab puasa, kena tinggalkan. Tak nampak ke Persipah ada satu kepelikan kat situ? Dia macam tak sama. Bila cerita bab haji hari ni, tengok harga haji mengkelan tuan. T20 pasang tu kan 30,000. Saya tak mau komen apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluncurkan jalan supaya kita dapat sampai ke Baitullah mengerjakan haji, insya-Allah. Benda ni dengan izin Allah tak ada masalah. Sebab duit tu Allah yang bagi. Tapi tengok ngeri ke? Kira petang tadi duk buka Facebook ni, kira semua duk buh poster yang sama. Macam-macam cara orang sebut. Mudah-mudahan kita dipermudahkan. Baik tuan-tuan, selama kita duk buat ibadat ni, okey, tadi kita solat kan. Tuan-tuan faham tak Persipah solat? Apa objektif solat? Apa tujuan solat? Kau mengikut? Tak tahu, pada kecil pak duk rembat dulu tak sembahyang, sampai dah besar ni duk jadi rasa macam malas pula nak tinggal. Macam tu kah kita? Tak. Kalau kita tak faham objektif tuan-tuan, kita tak ada tujuan, bagaimana kita nak dapat satu kejayaan? Kejayaan mesti didatangkan dengan tujuan yang kita boleh capai. Sebab tu dalam seruan azan, hayya 'alal falah didatangkan selepas hayya 'alal salah. Solat dulu, bagi faham Persipah kena solat, apa tujuan solat, apa peri penting solat. Kemudian dengan solat tadilah baru kita boleh dapat kejayaan. Persipah kita solat hari ni, Allah sebut antara tujuan terbesar, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan solat, mudah-mudahan hampa boleh ingat kat aku. Allah minta dalam 24 jam yang Allah bagi sama rata pada semua hamba dia, daripada awal pagi sampai hujung malam, kurang-kurang ada 5 waktu yang hampa boleh khususkan untuk ingat kat aku. Hampa boleh faham yang ada kat hampa hari ni, kesihatan, nikmat harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya, aku yang bagi. Dengan cara hampa ingat kat aku, hampa terima kasih kat aku. Itu antara tujuan solat. Tuan-tuan, apa tujuan zakat? Pasal apa Allah Ta'ala suruh kita keluarkan harta kita bagi ke orang? Sebab orang yang kena keluar zakat, pertama sekali dia kena faham rezeki dia melimpah, rezeki dia banyak, rezeki dia lebih. Dan Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nak dalam diri setiap hamba dia juga ada perasaan kasih sayang, ada perasaan belas kasihan. Bila kita ada kemampuan tolong orang yang Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, dengan rela hati, Allah nak didik hati kita, tu tujuan zakat. Awak Allah kelapang sangat ke dengan apa yang dia bagi kat kita? Tak, tuan. Bahkan Allah berjanji orang yang zakat sedekah ni Allah akan ganti daripada jumlah yang cukup banyak dan daripada sudut yang dia tak sangka-sangka. Bukan kita keluar tu kita rugi saja, Allah ganti ikut lain. Apa tujuan haji? Tujuan haji juga melibatkan hati, supaya Allah nak setiap hamba dia berasa hina. Jangan berasa besar diri, sombong. Terutamanya orang lelaki, dia akan nampak kelebihan haji ketika mana dia pakai ihram. Waktu kita nak buat tawaf umrah haji ni tuan-tuan, yang kita boleh pakai satu kain di atas, satu kain di bawah. Pakaian dalam pun tak boleh pakai. Minyak wangi pun tak boleh sembok. Pada waktu tu yang ada pada diri kita semua benda yang jijik, yang hina, yang busuk. Dan ketika kita tawaf, tuan-tuan kenal ke siapa pemimpin tertinggi negara? Siapa yang paling tinggi pangkat dia? Siapa yang paling kaya? Siapa yang kerja dia kita nampak hina, sapu sampah dan sebagainya? Tak kenal. Waktu tu hang tolong sedar, hang ni tak ada apa. Hang ni hina, hang ni jijik. Allah nak supaya manusia ni tak ada sifat sombong. Ada tujuan. Sebab tu orang yang balik ketika melepas mengerjakan haji, kalau Allah terima haji dia, kita boleh tengok perubahan antara dia, akhlak dia tuan-tuan. Dia takkan kata ke orang, dia akan mudah tolong orang. Dan apa tujuan puasa? Kita pernah tahu tak selama ni apa tujuan puasa? Sebab kalau kita tengok dalam hadis yang mana Nabi SAW menceritakan tentang rukun Islam, Nabi SAW sebut buniyal Islamu ala khamsin, dibina Islam di atas 5 cabang, 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, wa iqamis solah, dirikan solat. Ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Keempat, wa hajjul bait, mengerjakan haji di Baitullah. Kelima, wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dia ada 2 benda tau. Saum, Ramadan. Satu perbuatan, satu tempoh.
perbuatan puasa. Pasal apa Allah suruh kita tahan diri? Kita faham dah bila habaq puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Tempoh dia subuh sampai maghrib. Pasal apa kita tak boleh makan sedangkan makanan tu ada di hadapan kita? Kita mampu cari, kita mampu makan. Sebab tujuan puasa Allah nak bagi ruang kepada kita dalam satu tempoh untuk kita perbetulkan kembali keimanan kita kepada Allah. Sebab pada setiap hamba dia ada dua musuh yang selalu cuba memesongkan dia daripada jalan syurga Allah, iaitulah nafsu dan syaitan. Bila kita tak makan, nafsu yang membuat ada dalam diri kita ni, dia akan berada di tahap yang paling lemah. Bateri dia betul-betul low. Ditambah pula dengan Ramadan tadi, antara kelebihan Ramadan, bulan yang paling mulia di kalangan 12 bulan ni, salah satu dia Nabi SAW sebut wasul silatis syayatin. Setan ni diikat di belenggu. Bila setan dia partner dengan nafsu, tuan-tuan, oh kita kalah. Setan main bisik, nafsu duk hasut. Biasanya kita kalah ni sebab bab makan, duk Penang pula, tuan. Allahu Akbar. Orang Penang cukup susah hati kalau kena outstation. Outstation pula kalau saya lah kena pi Pahang ke, kena pi Terengganu ke, susah hati tuan, nak makan apa? Tengok nasi dagang orang duk beratak dengan kuah cerui macam ni, kita kena tu dia tuan, berlendiak tengah-tengah ni. Segala mak nenek makan daripada yang makanan Penang, makanan Mexico, makanan mana-mana, semua ada kat negeri kita. Antara top 3 tempat syurga makanan dunia. Hak tu benda duk bagi nafsu kita makin besar. Allah Ta'ala tahan jangan makan, nafsu lemah. Setan tak ada. Bila tak ada komunikate dua-dua benda ni tuan-tuan, pada waktu tu yang tinggal pada diri hamba-hamba Allah adalah iman dia yang sejati. Bukti dia, tengok Ramadan, tengok Rabu ni, insya-Allah kalaulah ditakdirkan Khamis puasa, Rabu ni tarawih, tuan-tuan tengok Masjid Surau kalah Jumaat. Pi bila-bila mana tempat pun mai Ramadan orang ramai. Sebab tu tak pelik bila mai Ramadan masjid penuh. Mai Ramadan nak sedekah ni, tabung ni full sedia. Tidak ni orang masjid buh tabung tengah nak sampai setengah pun kira jenuh merayu lah. Tolonglah bagi sumbangan, kita nak buat program hak tu. Hak ni tak payah sebut tuan eh. Tak heran bila mai Ramadan orang boleh khatam Quran 30 juzuk, sehari baca 20 muka surat. Hari-hari biasa saya lah kalau dapat 3 muka surat pun sujud syukur dah ke Allah. Banyak dah tu. Duk berasa boleh masuk syurga dah. Ramadan 20 muka surat dia boleh bagi senapah. Pasal apa? Sebab iman saja yang tinggal pada waktu tu. Hebat tak Ramadan tuan? Hebat. Kalau hari ni kita dah faham tujuan Ramadan tuan-tuan, maka kita kena buat persiapan. Oh, rupanya Ramadan ni Allah nak bagi satu kelebihan untuk hamba dia supaya perbetulkan balik saf dia. Perbetulkan balik kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari paling koman 17 kali kita duk minta ke Allah, tolong tunjukkan kita ke jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam 17 rakaat daripada subuh sampai ke isyak. Inilah ruang dia untuk kita nak menambahkan lagi tempat untuk membetulkan dia. So bila kita dah dapat, dah faham, selama ni pernah tahu dah ini tujuan Ramadan, ini objektif dia. Allah nak kita kembali menjadi raja kepada nafsu dan mampu melawan bisikan syaitan. Okey, so dah jumpa objektif Ramadan. Bila dah jumpa objektif, apakah kita punya langkah-langkah untuk mencapai objektif tersebut? Kita kena pasang langkah-langkah kita. Kita kena ada perancangan. Bukan main bedai ikut daan. Orang yang berjaya, kita tengok orang ni, businessman ke apa ke tuan-tuan, mereka ada perancangan. Mereka ada target. Bukan kita main bedai macam tu. Try bila berniaga, kok untung tak ada. Dia tengok lokasi, dia tengok keadaan, dia tengok benda sambutan, semua benda dia akan tengok. Kalau okey baru dia akan mulakan satu-satu perniagaan. Macam tu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nak mendapat kehebatan rahmat Ramadan ni kena ada perancangan. Tuan-tuan dah rancang tak Ramadan ni nak buat apa? Kita ambil apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Atau kama qala, riwayat Ali menyebutkan man shoma Ramadan.
Sesiapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, memastikan Ramadan ini adalah bulan untuk dia menuai sebanyak-banyaknya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata kita nak dirikan Ramadan, kita nak buat apa? Pertama, confirmlah puasa. Okey, kita nak buat puasa yang macam mana atau ni? Macam mana kita nak pastikan puasa kita puasa yang terbaik? Ikut apa Imam Ghazali kata. Dia sebut dalam kitab dia, tuan-tuan, ada 3 jenis tingkat puasa. Ya, ni semua kita tahu, selalu duk dengar. Tapi pengamalan tu mungkin kurang. Saumul awam, saumul khawas, khawasil khawas. Paling rendah tempat bawah kali saum awam, puasa orang awam. Puasa orang awam ni tuan-tuan, dia ni puasa perut. Dia tak makan, tak minum, tapi hal lain semua dia tak puasa. Masuk Ramadan, dia puasa, semayang tak. Dia puasa, aurat tak tutup. Dia puasa, tak makan, tak minum, mata tengok benda haram, tengok benda lucah. Dia puasa, tapi mulut dia maki, hamun, fitnah, keji, umpat, semua benda-benda ketok keluar. Hidup dia macam biasa. Yang beza dia puasa. Hak tu je. Apa yang orang yang macam ni akan dapat, tuan-tuan? Nabi sebut berapa ramai daripada umat aku yang mereka berpuasa, akan tetapi bila sampai di waktu berbuka, yang tinggal hanya lapar dan dahaga. Tuan-tuan, kita di Malaysia ni, Khatulistiwa ni, puasa ni standard 13 jam. Hari ni ya dia hujan, jadi kelang kabut terus. Tiba-tiba jam teruk tadi, tuan-tuan ni. Mujur dan sampai. Kemarin dulu, tuan-tuan, pukul 1, pukul 2 petang tu. Oh, tuan-tuan, 36, 37 tak lawak, tuan-tuan. Dengan lama 13 jam, dengan panas, dengan letih, dengan pergi kerja tak larat, dengan tu, dengan ni, tuan-tuan, kita duk berasa macam ibadat kita ni cantik. Rupanya di sisi Allah kosong. Apa pun tak ada. Sedangkan dalam bab puasa, Allah bagi tahu sendiri dalam hadis qudsi, Allah kata, aku yang akan bagi pahala kepada hamba-hambaku yang puasa, sebab dia sanggup tinggalkan nikmat untuk ikut perintah aku. Macam solat, zakat semua ni, Allah akan bagi dah. Malaikat catat dah pahala dia. Akan digandakan di antara 10 hingga 700 kali ganda. Ada semua kiraan siap. Mai tang puasa, dia tak boleh nak tulis pahala. Sebab yang tu Allah akan bagi di akhirat nanti. Punya sukanya Allah kepada hamba dia yang berpuasa. Tiba-tiba kita puasa lebih kurang. Tolong target tahun ni tak mau dah puasa awal. Tak mau dah puasa macam tu. Kurang-kurang ambillah tingkat 2. Puasa al-khawas. Dia bukan sekadar puasa perut, tak makan, tak minum. Dia puasa mata dia. Dia puasa telinga, lidah, tangan, kaki. Seluruh panca indera dia puasa. Bila mai masuk Ramadan, dia cuba untuk tutupkan mata dia daripada benda-benda yang haram. Mulut dia kunci daripada menyebut benda-benda yang tak perlu. Telinga dia tutup rapat daripada mendengar segala benda-benda umpatan, fitnah, benda tak elok ni. Tangan kaki dia cuba untuk ke arah kebaikan. Orang macam ni, tuan-tuan, insya-Allah puasa dia akan menjadi satu puasa yang cukup disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu, cubalah untuk dapatkan al-khawas. Khawasil khawas, minta maaf, yang paling atas. Dia bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, dia puasa panca indera dia, dan dia dapat kekalkan keadaan ketika mana dia Ramadan itu sampai akhir hayat dia. Makna kata dia jadikan Ramadan itu titik tolak untuk perubahan. Dia kembali menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah. Hamba yang mengikut seruan dan ajaran baginda Nabi SAW. Sebab tu saya kata pada awal-awal tadi, dalam bab saumi Ramadan, puasa dan juga Ramadan. Puasa kita dah tengok dah nak ambil hak mana. Ramadan ni kena puasa sebulan. Pasal apa sebulan, tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi kita berubah. Allah faham kelemahan kita. Bolehkah kita nak ubah on the spot? Tiba-tiba berubah. Susah, kan? Susah. Dia kena take time. Dia kena perlukan masa. Maka Ramadan, bila kita faham tujuan dia nak lawan nafsu dan syaitan, dalam masa yang sama, Ramadan bulan untuk kita merubah diri kita.
seawal hari pertama tu kita dah buat tindakan sehinggalah hari ke hujungnya. Orang yang betul-betul dia nekat nak ubah diri tuan-tuan, 30 hari, sebulan itu cukup untuk dia cuba mengeksploitasi apa yang dia buat sepanjang Ramadan untuk dia bawa sampai mati. Mungkinlah kata lepas Ramadan mungkin ibadat kita tak sehebat Ramadan, tapi sekurang-kurangnya solat fardu kita terjaga 5 waktu jemaah. Tang mana kita duduk pun kita akan cari masjid surau. Kok tak jumpa masjid surau, kita akan ajak orang yang dengan kita mai jemaah sama-sama. Mungkin Ramadan kita tak mampu kan, luar Ramadan, habis Ramadan ni tak mampu nak habiskan 1 juzuk macam kita buat dalam Ramadan nanti, tapi kurang-kurang Quran kita tak tinggal. Mungkin sedekah kita tak sebanyak Ramadan, tapi hari-hari tetap akan ada kita keluarkan harta kita untuk disedekahkan di jalan Allah. Itu satu benda yang baik. Nak dapatkan istiqamah satu benda kebaikan bukan senang tuan-tuan. Istiqamah benda jahat cukup mudah. Sebab pada setiap benda maksiat itu ada nikmat. Kita duk sebut beberapa kali kan. Kita pula mengaji bab kabair, cerita tentang dosa-dosa besar. Minum arak, judi, zina, semua tu ada nikmat, ada sedap dia. Walaupun sedap dia tu sedap yang sementara. Tapi nak istiqamah, nak buat baik ni bukan satu perkara yang mudah. Maka bila kita dah dapat tujuan, kita dah faham objektif, kita rangkalah bagaimana nak buat ibadat. So puasa kita selesai. Kita nak jadikan puasa ni puasa yang paling baik tuan-tuan. Dan mudah-mudahan insya-Allah keluar daripada Ramadan, puasa ni juga akan menjadi sebahagian daripada hobi kita. Walaupun yang cakap sendiri ni pun, kalau Ramadan tu tak wajib, silat-silat tak puasa lah. Ni saya ni, sebab wajib ya puasa. Nak harap puasa sunat ni pun Allah Isnin Khamis balok lah. Tu pun tunggu hari-hari tertentu, Ashura ke, Nisfu Syakban ke, apa-apa besar-besar tu ya, baru nak puasa. Tu pun jenuh, kelepiak macam-macam, cari akai tak mau puasa. Tolong tuan-tuan, jaga puasa kita. Kemudian apa lagi yang boleh kita buat untuk hidupkan Ramadan? Solat. Solat fardu tak mau sebut. Tak puasa pun kena semayang. Tapi kita perelokkan solat, mendalami lagi ilmu-ilmu berkaitan solat. Jaga solat-solat sunat, terutamanya tarawih. Jangan gaduh dah nak 20 ke 8 ke, buatlah. 20 dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, 8 dibuat oleh Nabi SAW. Tak ada masalah, buat. Kita tak mau orang tak buat, cakap pandai lah dia tak buat. Tuan-tuan, tolong pastikan tarawih 30 malam ni, tahun ni, kita nak buat berjemaah. Kalau kena kepada ahli-ahli veteran yang memang mereka ni dah pencen, Allah bagi ke lapangan masa, boleh main anytime, tak ada masalah. Ni kita yang kerja ni, tambah-tambah jenis kerja kerajaan ke, kerja hospital ataupun kerja swasta yang ada shift. Kalau kerja pagi, tak ada masalah, balik petang malam boleh main jemaah. Tapi kalau kerja shift petang, shift malam, macam mana nak buat? Rangka. Duk nampak dah ni 2 minggu ni kena kerja kat Kelang, kena semayang kat Kelang. Sebab apa? Shift petang, shift malam. Macam mana nak pastikan jemaah? Pakat dengan kawan-kawan. Kita Ramadan ni kerja malam pun jangan tinggal tarawih lah. Kita buatlah sama-sama. Pastikan jemaah. Nak rebut ni tuan-tuan, nak rebut. Kita memerlukan sedikit usaha untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil adat Melayu tuan-tuan. Bab tarawih ni hari pertama, hari kedua full house. Time tu lah masjid kalau nak ambil gambar pun. Dia kalau ambil kalau lepas malam 15 rugi. Lah tinggal balik orang-orang asal lah. Ahli-ahli dia ya, hak lain mana hilang. Sedangkan Nabi SAW dalam bab tarawih, isteri-isteri Nabi kita, bila mai 10 malam terakhir, Nabi lebih hebat mengerjakan amal ibadat. Nabi SAW sampai tak balik rumah. Nabi i'tikaf di masjid. Nabi tak ada masa nak bermesra bersama, nak tidur sebelah isteri pun tak ada. Kita 10 malam belah pergi mana tuan? Uptown. Pergi karnival Ramadan. Pasal apa? Nak cari baju raya. Maklum pergi mana maklum? Hari tu 15 hari nampak ni tak nampak dah. Maklum nak tekan samprik ustaz. Oi, tak tekan lagi ni. Raya lagi 2-3 hari.
Tuan-tuan nak buat kuih ke, nak tukar kain lansiak ke, nak cat rumah ke, nak beli baju ke, nak buat apa pun tuan-tuan, tolong settlekan sebelum Ramadan. Ni ada 2 hari lagi. Buat siap-siap, jangan kacau Ramadanku. Terutama 10 malam terakhir ni tuan-tuan, jangan kacau, jangan kita hilang. Patutnya kita orang lelaki ni last 10 malam terakhir kita bawa satu rumah main masjid. Kot kata nak buat tahajud, nak main qiyamul lail, semua masjid buka, kita nak main itu susah. Main tarawih. Siapa yang main tarawih, dia dah berqiyamul lail. Sebab waktu qiyamul lail bermula selepas Isyak. Kalau kita tak buat, siapa nak bawa ahli keluarga kita? Ni kita pula. Ni tak habis tarawih kot no. Baju abang long pun semua ni tak beli ke ni? Bila kita nak beli? Kita pula bagi cadangan, lari pada masjid. Allah nak bagi Al-Qadar tuan-tuan. Allah nak bagi dalam 10 hari terakhir. Ibadat kita kalau kena pada malam tu Al-Qadar, seolah-olah kita beribadat, pahala dia selama 83 tahun, 1000 bulan. Umur kita pun belum tentu sampai umur tu. Jaga tarawih. Kemudian hidupkan Ramadan dengan bacaan Quran. Kena rancang dah lah ni. Sehari kita nak baca banyak-banyak mana. Kalau boleh targetlah dapat sekali khatam pun alhamdulillah. 20 muka surat. Okey, bila aku nak boleh habis 20 muka surat ni? Nak mula daripada bila? Lepas subuh ke? Nak tamat bila? Pastikan lagi tak habis. Walaupun dah lepas tarawih, duk ada lagi hutang 4-5 muka surat, lagi tak habis, aku takkan tidur. Kau akan pastikan habis 1 juzuk setiap hari. Tuan-tuan jangan tangguh. Tak apa, ada 4 muka lagi, bawa pergi esok. Dia mula duk bawa tu pergi hari sebelah tuan. Lama-lama dia terkumpul dengan Quran tu, dia ambil sedekah, dia disimpan balik dalam almari. Rancang waktu-waktu bila apa semua. Kemudian apa lagi yang ibadat dalam bab sedekah kita, dalam bab zikir kita, dalam bab solawat kita, dalam bab istighfar kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rancang betul-betul yang ibadat yang kita nak buat dalam Ramadan ni. Dan ketika perancangan itu, pastikan ada 2 syarat yang disebut oleh Nabi SAW. Pertama, imanan. Kita buat semua untuk Allah. Aku tak buat pun untuk makhluk. Orang kata pilah. Baru nampak muka mak, lah nampak Ramadan tahun lepas, tahun ni baru nampak, ingat pi ke apa ke? Orang faham kata pilah apa pun. Aku buat untuk Allah. Aku sedang, aku salah. Aku sedang, aku jauh pada Allah. Aku nak balik ke Allah. Hang nak kata apa? Hang kata hang punya pasal sikit pun tak memberi kudi ke aku. Imanan. Buat semua ikhlas betul-betul untuk Allah. Yang kedua, wahtisaban. Syarat kedua, harap. Harap apa tuan-tuan? Harap Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat dia, beri kebaikan, beri belah kasihan, beri dengan apa yang dijanjikan daripada hikmah dan kelebihan. Harap sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut bonus yang paling besar orang yang macam ni ketika menghidupkan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah tak teragak-agak untuk ampunkan semua dosa-dosa dia yang terdahulu. Tuan-tuan, penting ke dosa diampunkan? Rasa-rasanya penting ke dah? Tuan-tuan, hari ni kita jadi payah nak terima syariat, payah nak ikut ajaran Islam. Salah satu dia disebabkan dosa kita yang banyak. Dosa yang terlalu banyak, dia ganggu hati. Hati mula jadi keras, hati mula jadi hitam, kelam tuan-tuan. Yang mana iman dengan takwa tu duduk kat hati kita. Bila hati kita kelam tuan-tuan, iman dan takwa tak mampu nak naik, tak mampu nak subur. Yang akhirnya kita mula sedikit demi sedikit jauh dari jalan Allah. Sampai tahap apa tuan-tuan? Sampai tahap bila dengar laungan azan, sikit pun tak terdetik. Nak kena semayang dah ni. Sikit pun tak rasa. Sampai macam tu punya teruknya kita tuan-tuan. Sebab apa? Punca dia daripada dosa. Ya, tak nafi. Kita ni insan biasa. Dosa, salah, silap ni mainan kita. Akan tetapi jangan lupa Tuhan kita Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan sendiri duk tunggu bila kita nak balik kat dia.
Kita buat dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, marah Allah, geram Allah, murka Allah kat kita ni, tak tahu nak apa. Allah punya meluat kat kita. Tapi sekali kita balik, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Tuan-tuan, Allah lari mai kat kita. Allah lari. Allah lupa yang selama ni dia marah kita. Allah tak ingat yang kata selama ni dia punya geram kat kita. Bila kita nak berubah? Ramadan lah. Setan tak ada nafsu lemah. Ini peluang kita. Jangan kita sendiri pula yang duk penikkan nafsu kita. Pastikan kita jaga benda-benda yang boleh menghilangkan pahala Ramadan ni, kita jaga, kita tak buat. Antara benda menghilangkan pahala Ramadan ni apa dia tuan? Salah satu dia handset ni lah. Banyak duk lara habis 3-4 jam duk tengok Facebook, duk scroll reel lah, tengok TikTok lah, IG lah, bawah semua tu. Dalam duk tengok tu lagi ada lah, dia tu tak pakai tudung, dia ni pakai baju singkat lah, apalah. Hak tu semua pahala duk hilang. Ataupun kita duk tengok televisyen, tak kira lah drama tu ke drama ni ke, walaupun tak kena-mengena, duk tengok warta berita. Hak baca berita Kak Long tu tak pakai tudung. Kita duk tengok, tuan-tuan, kita tengok orang tak pakai tudung, kita rasa bersalah tak? Punya banyak hari ni orang tak ikut syariat sampai kita tak rasa bersalah bila tengok orang tak pakai tudung, betul tak? Sedangkan Nabi SAW ajak kita, bila kita nampak orang yang tak tutup aurat, kita kena kalihkan pandangan. Jadi kita bukan setakat tengok orang baca berita, tengok Olimpik kakak tu duk terjun pun kita tengok. Padahal pakaian orang terjun tu macam mana kan? Rasa bersalah tak? Sama dengan saya. Saya cakap bukan maksud saya tengok tutup, tak ada. Sama lah. Kita sama kan? Punya kita tak merasa benda tu dosa, sedangkan duk tengok berita tu pahala daripada gemuk koi-koi. Habis tu macam mana puasa kita nak kualiti? Semua ni mesti ada dalam perancangan kita. Yang mana perancangan ni bukan sekadar untuk menghidupkan Ramadan. Kita nak hidupkan hati dan diri kita. Tuan-tuan, masa kita tak banyak dah tuan. Makin suntuk dah tuan-tuan. Mati ni kira koi dekat. Nak mati dah kita semua ni. Sebab hari ni kita masih hidup. Hidup kita untuk mencapai ke ajal kita. Ramadan kita kata lagi 2 hari. Rabu malam ni nak masuk dah, kita kata tak sampai 2 hari dah ni. Belum tentu kita boleh jijak dengan Ramadan. Wallahualam, tak tahu. Kalau lagi 2 hari pun tak boleh bagi jaminan, apatah lagi next year ni Ramadan. Tak tahu apa tuan-tuan. Tak kesian ke kat diri kita? Inilah ruang untuk kita bagi satu kelebihan untuk diri kita, untuk kesenangan kita. Allah sebut dalam surah Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik itu untuk siapa? Untuk kamu. Kamu buat baik, kamu taat, kamu ikut segala suruhan, kamu tinggal segala larangan, baik dia untuk kamu. Tak ada siapa pun yang boleh ambil kebaikan yang kamu buat. Sanggup ke tuan-tuan kita nak buat benda yang akhirnya bila kita pi ke barzah, barzah tu jadi lubang neraka untuk kita? Tak kesian ke kat diri kita? Sanggup ke tuan-tuan kita dah tahu cerita pasal syurga neraka, tapi kita tetap pilih untuk pi ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yadu billah? Maka pada diri saya dan pada pandangan saya tuan-tuan, inilah ruang dia untuk kita benar-benar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbetulkan balik salah silap kita, cek balik muhasabah. Untuk kita tuan-tuan, kita buat Ramadan elok-elok, kita hidupkan dengan amal ibadat. Bila dah habis Ramadan, ibadat ni kita boleh kekalkan, maksiat semakin berkurangan, taubat kita semakin banyak, dosa-dosa kita diampunkan Allah. Tuan-tuan, barzah kita akan menjadi barzah yang lapang, barzah yang cerah, barzah yang Allah bagi rezeki yang melimpah tuan-tuan. Tempat yang paling tenang untuk kita rest, berehat sat.
duduk sat dulu. Sementara nak capai stesen berikutnya di akhirat, nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak buat itu melainkan kita. Ini kemuliaan Ramadan yang orang tak nampak. Orang ambil Ramadan ni sebagai adat sahaja. Naya tak? Naya. Mana kata kalau kita juga tak menjadikan Ramadan kali ini sebagai satu bulan yang betul-betul kita nak ambil untuk kita kembali kepada Allah, maka kita tak kesian kat diri kita. Mungkin kita tak nampak. Yalah tuan-tuan, manusia kan. Manusia ni dia akan percaya dan dia akan takut dengan benda yang dia nampak. Benda yang dia tak nampak ni susah kan. Cerita api lah, kata barzah tu nanti keluar ulang lah, mai kala lah nanti ke akhirat Allah Ta'ala buat tu buat ni, kena azab dengan zabaniyah, kena injak, kena kerat dengan api tu. Ceritalah macam mana pun, benda tak nampak dia payah nak percaya. Sebab tu ibadat puasa ni orang tak nampak betul ke puasa, takkan dengan tak makan tak minum boleh dapat sekian-sekian benda. Tu tuan-tuan, kita asas nak jadi orang bertakwa, walaupun ayat puasa tadi nak jadikan kita bertakwa, ambil ayat awal-awal surah Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yakni Al-Quran. Petunjuk kepada orang-orang yang takutkan Allah. Siapa dia yang first Allah Ta'ala sebut? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara-perkara yang tak nampak. Kita percaya siksa kubur tu ada. Kita percaya neraka tu ada. Kita yakin syurga tu wujud. Kita nak kena timbulkan keyakinan. Hanya ibadat sahaja yang mampu untuk melepaskan kita daripada kesengsaraan semua tu. Dan bilakah titik perubahan tu? Ramadan. Sangat hebat Ramadan. Sangat mulia Ramadan. Bila kita dah nampak semua ni tuan-tuan, kumpulkan di atas satu perancangan yang rapi. Tolonglah jadikan Ramadan ini memang Ramadan yang benar-benar terbaik dan ada kesan dalam hidup kita. Habis saja Ramadan, tak mau tengok dah benda-benda haram. Habis saja Ramadan, tak mau cakap dah benda yang tak berkenaan. Walaupun sebelum Ramadan kita ni kata macam-macam, tambah-tambah bab politik, kata kat tu, kata kat ni, maki tu, maki ni. Dah habis aku dah tutup mulut dah. Aku dah tak mau ambil tahu dah. Habis saja Ramadan, ibadat kita terus berjalan macam biasa. Habis saja Ramadan, kedudukan kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjauhkan kita daripada segala bentuk maksiat. Seronok tuan-tuan. Tengok orang-orang alim, tutup guru tuan-tuan. Allah pelihara mereka daripada maksiat. Allah sibukkan mereka dengan ibadat. Allah sibukkan mereka dengan doa, ajak orang, sampaikan dakwah, sampaikan ilmu. Sampai mereka tak ada masa nak buat maksiat. Kita hari ni tak ada masa nak buat baik. Punya banyak buat maksiat. Pusing tuan-tuan. Ramadan. Malu kita kat Nabi SAW. Kita tambah Ramadan ni, Allah tuan-tuan, dalam bab makan dalam Ramadan, jangan kata. Paling gila ni Ramadan. Sampai dia buat bazar ni jual makan saya saja. Tuan-tuan duk cari satu benda tak jumpa makanan, tunggu bazar Ramadan, semua ada. Bahasa kita sebut apa? Mak nenek, segala mak nenek ada. Tapi adakah itu tujuan kita? Tak. Jadilah orang yang Allah Ta'ala seru untuk buat ibadat supaya bertambah takut kita kepada Allah. Pegang betul-betul. Jangan lupa tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Doa ke Allah, bagi kekuatan. Ya Allah, aku nak jadi hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Allah, aku nak ubah diri aku. Ya Allah, ya Allah, aku nak berhenti buat benda yang kau marah. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, minta ke Allah tuan-tuan. Buatlah amalan.
Apa yang Islam ajak tentang puasa, tentang Ramadan, bagi faham betul-betul. Tahajud, sahur, benda-benda ni semua beratkan pada diri kita. Buat tuan-tuan. Cukup bahagia kalaulah kita berjaya jumpa Ramadan sehingga ke akhirnya. Sangat bahagia kalau Ramadan yang keluar tu dia angkut sekali semua salah silap kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah orang yang berjaya. Kitalah orang yang berjaya. Sebab dalam ayat surah Baqarah tadi juga yang saya baca awal-awal tadi, muka surat yang sama, ayat bawah sekali. Orang yang percaya benda ghaib, orang yang mengerjakan solat, zakat, ikut perintah Allah, apa yang Allah janjikan kat mereka? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka inilah orang yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Allah tunjuk kita tuan-tuan, hang kerja hang buat baik ya. Aku akan tolak hang pergi masjid, aku akan tolak hang supaya buat baca Quran, aku akan tolak hang supaya hang celup tangan dalam poket hang keluar bagi sedekah. Aku tunjuk hang kot tu. Aku takkan tunjuk hang ke jalan-jalan nak buat dosa kat aku. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kita nak kita diiktiraf berjaya oleh Allah. Kalau hari ni orang iktiraf kita berjaya, tak ada kesan tuan-tuan. Sebab kejayaan kita hari ni akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau Allah kata kita berjaya tuan-tuan, maka insya-Allah kita ada seat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat hidupkan Ramadan kali ni untuk diri kita sepenuhnya. Untuk nak bela nasib kita di hadapan Allah. Untuk nak bawa diri kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa yang termampu. Buatlah setakat mana yang kita boleh. Allah akan menilai segala kebaikan yang kita lakukan. Allah akan bersama dengan orang yang niat dia baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan ada rahmat dan kebaikan yang akan terus diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan kesihatan kita. Allah Ta'ala tolak hati-hati kita untuk terus melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita minta dengan sifat rasa hina kepada Allah. Tolonglah jadikan kami orang yang akan diampunkan dosa-dosanya dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang dapat amalkan tuan-tuan. Selagi mana ianya diamalkan, kita akan dapat saham pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.